indeed proud that on this, the great... Kami akan sentiasa mengingatnya dengan kesyukuran, kata Perdana Menteri dalam ucapannya, bantuan yang telah kami terima dari Great Britain dalam perjalanan menuju kemerdekaan. Dengan nama Allah yang Maha Murah, yang Maha Kasiani, akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka dan yang berdaulat serta berdasarkan kepada kebebasan dan keadilan dan mengekalkan keamanan di antara segala bangsa. Kuala Lumpur, 31 hari bulan Ogos tahun 57. Merdeka! 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 Ogos 1957 merupakan tarikh keramat di mana negara kita diisytiharkan sebagai sebuah negara yang merdeka. Selepas beberapa tahun bumi ini dipijak oleh penjajah, akhirnya negara kita mencapai kemerdekaan. Bak kata pepatah Melayu, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Itulah ungkapan yang paling bererti untuk kita mengenang jasa negarawan ulun kita iaitu Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Saya akan menceritakan sedikit sebanyak tentang biodata Tunku dan juga sumbangan beliau kepada negara. Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj diputrakan pada 8 Februari 1903 di Alor-Star, Kedah. Tunku merupakan putera yang ke-20 kepada Sultan Abdul Hamid Halim Shah, iaitu Sultan Kedah yang ke-24. Nama timbangan lain bagi Tunku ialah Awang, disebabkan kulitnya yang hitam manis akibat suka bermain panas. Apakah sumbangannya? Pada waktu permulaan pimpinan Tunku, tugas yang terpenting baginya ialah untuk memupuk kerjasama antara kaum-kaum dan juga mencapai persetujuan atas perkara-perkara pokok bagi pemerintahan negara merdeka. Tunku juga menjaga keutuhan di antara bangsa Melayu dan MCA. Apakah itu MCA? MCA merupakan pertubuhan Cina Tanah Melayu. Hasilnya, Perikatan UMNO MCA memenangi tempat kedua-duanya. Kemudian, Tunku menunjukkan kehebatannya sebagai seorang pemimpin dalam pelbagai bidang. Tunku juga mempunyai semangat jati diri yang tinggi untuk membebaskan rakyatnya daripada cengkaman penjajah. Segala liku, perik dan cabaran terbayar di kemerdekaan yang dirasakan sehingga kini. Sebagai rakyat, kita perlulah menghargai dan mengenal segala jasa budi mereka terhadap kita. Tokoh yang kedua ialah Tun Hussein Un. Beliau dilahirkan di Johor Bahru dan merupakan anak kepada Datuk Un Jaafar. Beliau telah menyertai pasukan tentera Johor sebagai kadet pada tahun 1940. Kemudian, beliau telah menerima pendidikan awalnya di Teluk Kurau, Skul Singapura. Setahun kemudian, beliau telah dihantar ke Maktab Tentera Sandur Stedi, Dehradun, India. Seterusnya, mari kita lihat apakah sumbangan Tun Hussein Un yang merupakan Perdana Menteri Malaysia yang ketiga. Semasa di bawah pentadbiran beliau, Kementerian Pelajaran terus meningkat maju. Beliau maju setapak lagi apabila dalam Perhimpunan Agung UMNO tahun 1972. Di dalam mesyuarat Majlis Tertinggi UMNO pada 8 Ogos 1973, beliau dilantik menjadi Timbalan Presiden UMNO berikutan kematian daripada Tun Dr. Ismail. Manakala, selepas kematian Tun Abdul Razak, beliau dilantik sebagai pemangku Presiden UMNO. Kemudian, pada tahun 1978, beliau menang tanpa bertanding bagi jawatan Presiden UMNO. Tun Hussein Un juga berjaya membantu Malaysia dari segi ekonomi dan sosial. Seterusnya, Tun Hussein Un juga telah berjaya melancarkan rancangan Malaysia keempat pada bulan April 1981. Akhir sekali,
Pada 20 April 1981, beliau telah melancarkan skim amanah saham nasional ASN yang merupakan satu dana amanah Bumiputera yang membantu peningkatan equity Bumiputera dalam ekonomi negara. Sesungguhnya, beliau sangat mengikuti jejak langkah bapanya iaitu Datuk Wan Jaafar yang sentiasa mencuba untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Melayu yang agak ketinggalan jika dibandingkan dengan kaum-kaum lain. Tokoh yang ketiga ialah Tun Veerasamy Tiruknana Sanbantan atau lebih dikenali sebagai Tun VT Sanbantan. Beliau dilahirkan pada 16 Jun 1919 di Sungai Siput, Perak. Selepas Tun Sanbantan menamatkan persekolahan rendahnya di Sungai Siput, beliau dihantar ke Kuala Kangsar untuk menyempurnakan persekolahan menengahnya di Sekolah Clifford dan mendapat ijazah sarjana muda sastera dari Universiti Annamalai di India Utara dalam jurusan ekonomi. Antara sumbangan daripada beliau adalah menganjurkan kelas mengajar bahasa Inggeris untuk pekerja-pekerja di estetnya. Hal ini kerana beliau mengetahui bahawa dengan proses belajar dapat memajukan diri sendiri dan ekonomi negara pada masa akan datang. Seterusnya, menubuhkan sebuah sekolah Tamil yang bernama Mahatma Gandhi bertujuan memberikan pelajaran kepada anak-anak pekerja di estetnya. Selain itu, mencadangkan pemindaan tabung imigrasi orang Indian Selatan kepada satu tabung pendidikan anak-anak pekerja di estetnya supaya mereka mendapatkan manfaatnya. Akhir sekali, beliau menubuhkan Persatuan Koperasi Kewangan dan Kebangsaan. Persatuan ini ditubuhkan kerana pada akhir 1950-an dan 1960-an berlakunya fragmentasi estet. Pada masa itu, beribu-ribu pekerja estet orang India telah diberhentikan bekerja. Beliau yakin dengan penubuhan koperasi ini dapat menjamin kepada orang estet untuk menyelesaikan masalah fragmentasi tersebut. Tokoh kemerdekaan keempat ialah Tun Dr. Ismail Datuk Haji Abdul Rahman. Beliau dilahirkan pada 4 November 1915. Segala jasa dan pengorbanan beliau terhadap negara sentiasa dikenal walaupun selepas ketiadaannya. Mantan Timbalan Perdana Menteri kedua ini diperakui pakar dalam hubungan antarabangsa dan mempunyai rekod cemerlang dalam hal ehwal dalam negeri. Ringkasnya, beliau adalah pemimpin yang bergandingan dengan Tunku Abdul Rahman dan Tun Abdul Razak dalam proses memperkukuhkan negara bangsa Malaysia. Anak kelahiran Johor Bahru ini mendapat pendidikan awal di Sekolah Bukit Zahra dan kemudian melanjutkan pelajaran di English College, kedua-duanya di Johor Bahru. Setelah lulus dengan cemerlang dalam pendidikan peringkat menengah, beliau melanjutkan pelajaran ke King Edward College of Medicine Singapura dari tahun 1936 hingga 1939. Setelah itu, beliau telah mendapat tawaran melanjutkan pengajian di Queen's College, Melbourne University, Australia sehingga memperoleh ijazah sarjana muda perubatan tahun 1945. Beliau mendapat penghargaan dan menjadi kebanggaan negara kerana menjadi anak Melayu pertama lulus ijazah perubatan dari universiti tersebut. Sekembali ke tanah air, beliau menyertai Jabatan Kesihatan Johor buat seketika dan kemudian membuka klinik perubatannya sendiri yang dikenali sebagai Tawakal di Johor Bahru. Beliau mula menempa nama dalam bidang politik apabila dilantik sebagai Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Johor tahun 1948 hingga 1954. Di peringkat persekutuan pula, beliau mula menyertai UMNO pada tahun 1951 setelah Datuk Wan Jaafar meletak jawatan dan Tunku Abdul Rahman diangkat sebagai Presiden UMNO. Beliau juga menganggotai Majlis Perundangan Persekutuan yang ditubuhkan oleh Sir Gerald Templer pada tahun 1955 dan setahun selepas itu beliau dilantik sebagai Menteri Tanah, Perlobongan dan
Kabinet Persediaan Tunku Abdul Rahman. Sebelum negara mencapai kemerdekaan, beliau telah dilantik sebagai Menteri Perdagangan dan Perindustrian pada tahun 1956. Tunku Abdul Rahman turut memilih beliau sebagai salah seorang ahli rombongan ke London pada Februari 1956 bagi rundingan kemerdekaan Tanah Melayu. Beliau telah dilantik sebagai Duta Malaysia ke Amerika Syarikat yang pertama dan pada masa yang sama sebagai Wakil Malaysia ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di New York. Sebaik pulang ke tanah air, khidmat dan pengalaman luas beliau dalam politik amat diperlukan menyebabkan beliau dilantik sebagai Menteri Perdagangan dan Perindustrian buat kali kedua serta Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri antara tahun 1960. Atas sebab-sebab kesihatan, beliau bersara seketika daripada bidang politik negara dan menjalani rawatan kanser di London. Desakan keadaan selepas peristiwa hitam 13 Mei 1969, beliau kembali melibatkan diri dalam kancah politik demi kepentingan negara. Beliau sekali lagi telah dilantik sebagai Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri dan bertanggungjawab membantu Tun Abdul Razak meredakan ketegangan dalaman ini sebagai timbalan pengerusi Majlis Gerakan Negara. Apabila keadaan negara telah pulih sepenuhnya, Tun Abdul Razak telah seberat suara dipilih sebagai Perdana Menteri Malaysia kedua dan melantik Tun Dr. Ismail sebagai timbalan Perdana Menteri pada tahun 1971. Beliau telah menampilkan prestasi yang amat membanggakan dan banyak membantu meringankan tugas serta tekanan yang dihadapi oleh Tun Abdul Razak ketika itu. Beliau juga pernah memangku jawatan Perdana Menteri ketika YTM Tunku Abdul Rahman dan Tun Abdul Razak berada di luar negara. Pada 2 Ogos 1973, beliau meninggal dunia akibat serangan jantung dan dimakamkan di Makam Pahlawan yang merupakan pemimpin pertama disemadikan di situ. Ungkapan beliau "jangan sapu ke bawah permaidani" yang sangat terkenal diingati sehingga ke hari ini. Ungkapan ini timbul berikutan permasalahan ekonomi orang Melayu yang sangat daif tetapi cuba ditutup begitu sahaja sehingga akhirnya tercetus peristiwa 13 Mei 1969. Sumbangan pemikiran beliau yang luar biasa memberi inspirasi kepada Akademi Perubatan Malaysia menganjurkan pidato beliau setiap 2 tahun sekali. Sebagai mengenang jasa beliau, namanya terpahat di Kolej Tun Dr. Ismail, UPM, Kolej Kediaman Tun Dr. Ismail, UTHM, Batu Pahat Johor dan Taman Tun Dr. Ismail di kawasan Selangor dan Kuala Lumpur. Sebagai menghargai jasa dan sumbangan beliau, Universiti Malaya menganugerahkan ijazah kehormat kedoktoran undang-undang kepada beliau pada tahun 1964. Sekian daripada saya. Okey, seterusnya kita akan sampaikan tokoh yang terakhir ialah tokoh Tun Tan Cheng Lock. Marilah kita kenal bersama-sama tentang beliau. Okey, maka kata orang tua maka tak kenal maka tak cerita. Okey, mari saya kenalkan kepada anda. Okey, Tun Tan Cheng Lock ini dilahirkan pada 5 April 1883 dan beliau telah meninggal pada 13 Disember 1960 yang berusia pada tahun itu 77 tahun. Okey, beliau mempunyai 5 anak, di antaranya seorang lelaki dan 4 perempuan. Selain itu, Tun Tan Cheng Lock juga ialah seorang pemimpin politik Cina di tanah Melayu yang merupakan presiden yang pertama pada MCA pada tahun 1449. Pada tahun 1914, Tan Cheng Lock menghidupkan semula pertubuhan sukarelawan Cina Melaka dan menjadikan ahli biasanya sehingga tahun 1919. Okey, pada tahun iaitu 1915, beliau menghidupkan semula Persatuan Orang Cina Peranakan British, sebuah persatuan yang di Melaka yang bertujuan untuk melindungi kepentingan orang Cina peranakan di negeri-negeri Selat dan dipilih sebagai presidennya. Pada tahun 1923, Tun Tan Cheng Lock ini dipilih sebagai ahli tak rasmi majlis. Pada tahun 1923, Tun Tan Cheng Lock ini dipilih sebagai ahli tak rasmi
Perundangan Negeri-Negeri Selat, satu jawatan yang beliau menyalakan sehingga 1934. Manakan pula pada 27 Februari 1949 bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin Cina yang lain seperti Tun Liu Yongko dan Kolonel H.S. Lee, Tan mengasaskan Persatuan Cina Tanah Melayu dan menjadikan presidennya yang pertama. Matlamat utama untuk membentuk MCA ini adalah untuk yang pertama, menyatukan orang-orang Cina di Tanah Melayu. Yang kedua, melindungi hak-hak dan kepentingan orang-orang Cina. Yang ketiga, bekerjasama dengan kerajaan untuk menentang komunis. Dan yang terakhir, bekerjasama dengan bangsa-bangsa lain untuk memperoleh kemerdekaan untuk Tanah Melayu. Okey, kesimpulan yang dapat saya simpulkan pada tokoh kemerdekaan bagi kita ini amatlah penting bagi kita kerana tokoh kemerdekaan ini telah banyak berjasa kepada dalam memperjuangkan kemerdekaan untuk Tanah Melayu. Terdapat ramai tokoh yang dapat dijadikan teladan atau idola kepada generasi kini yang akan datang. Segala pengorbanan, rintangan dan penat lelah mereka berbakti untuk negara patut dicontohi dan dijadikan panduan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.